Hello. Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan membincangkan langkah-langkah untuk mencari persamaan bagi garis lurus. Jadi, apakah maklumat yang kita perlu sediakan sebelum kita dapat mencari persamaan garis lurus? Di sini cikgu sertakan sedikit nota ringkas. Untuk mencari persamaan garis lurus, kita perlu sediakan ataupun diberikan dua maklumat yang berikut, yaitu keturunan garis lurus M dengan menggunakan rumus M sama dengan Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1. Rumus ini sebenarnya anda sudah belajar semasa di tingkatan 2 bab sebelum. Dan maklumat yang kedua ialah kita perlu sediakan koordinat bagi satu titik yang terletak pada garis lurus. Contohnya X1, Y1. Dengan dua maklumat ini, persamaan garis lurus dapat dicari dengan menggunakan rumus Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Kita hanya perlu menggantikan M, koordinat X1 dan koordinat Y1 ke dalam rumus ini. Dan seterusnya menulis dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Ini saja. Baik, marilah kita lihat pada contoh. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik A, negatif 3, negatif 2 dan mempunyai keturunan 4. Pertama sekali, kita perlu lakakan garis lurus ini supaya kita dapat memahami situasi dengan lebih jelas. Oleh sebab keturunannya positif, 4 positif kan, maka garis lurus ini sepatutnya condong ke atas. Jadi kita boleh laka seperti ini. Garis lurus ini melalui titik A, negatif 3, negatif 2 kan. Maka kita boleh letaknya di mana-mana sahaja, asalkan terletak pada garis lurus ini. Okey, jadi cikgu letak di sini. A, negatif 3, negatif 2. Boleh? Langkah kedua, tanya pada diri, adakah kita mempunyai keturunan M? Ya, kita mempunyai keturunan 4 kan? Jadi cikgu boleh catat di sini M sama dengan 4. Boleh? Langkah ketiga, tanya pada diri. Adakah kita mempunyai koordinat bagi satu titik yang terletak di sepanjang garis lurus ini? Ya, kita mempunyai A kan? Ya, kita mempunyai titik A, negatif 3, negatif 2 kan? Di mana X1 ialah negatif 3 dan Y1 ialah negatif 2. Jadi, untuk mencari persamaan garis lurus, kita hanya perlu menggunakan rumus, iaitu Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Kita hanya perlu menggantikan 3 maklumat. Okey, menggantikan maklumat M, koordinat X1 dan koordinat Y1. Okey, tadi kita sudah ada 3 maklumat kan? M, X1 dengan Y1 kan? Gantikan ketiga-tiga nilai ini ke dalam rumus ini. Jadi kita boleh tulis Y tolak negatif 2 sama dengan M ialah 4. Jadi 4 kurungan X tolak negatif 3. Di sini cikgu letak tanda kurung besar supaya kelihatan kemas. Akhir sekali, kita perlu mempermudah persamaan garis lurus ini. Jika boleh, susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita boleh permudahkan seperti ini. Y negatif, negatif, positif 2 sama dengan 4 kurungan X tolak 3 jadi apa? Negatif, negatif jadi positif, positif 3. Kemudian kita boleh kembangkan bahagian kanan ini. Kita boleh tulis 4X tambah dengan 12. 4 darab X, 4X. 4 darab 3, 12. Dan sebelah kiri kita salin sahaja. Dan lepas tu kita boleh pindahkan. Kita boleh pindahkan positif 2 ni ke sebelah kanan. Okay, supaya tinggalkan Y di sebelah kiri sahaja. Jadi Y sama dengan 4X 12 tolak 2. Jadi kita dapat
10. Boleh? Ini merupakan persamaan garis lurus yang kita nak cari. Lepas tu, kita nak pastikan persamaan garis lurus ini tepat kan? Sebenarnya kita boleh semak jawapan dengan bergantung pada diri. Kita tahu bahawa titik A itu, titik A terletak pada garis lurus ini kan? Bermaksud koordinat X dan koordinat Y bagi titik A harus memuaskan persamaan yang kita dapat. Jadi kita boleh semak nilai untuk kedua-dua belah persamaan ini. Okey, bagaimana semak? Pertama sekali kita tulis kiri. Kiri sama dengan apa? Kita nampak kiri ada apa? Kiri ada Y kan? Jadi Y di sini bermaksud kita nak gantikan koordinat Y untuk titik A, iaitu negatif 2. Jadi nilai kiri sama dengan negatif 2. Manakala nilai kanan. Kanan kita nampak apa? 4X tambah 10 kan? 4X tambah 10. Jadi, X di sini maksudnya kita kena gantikan koordinat X bagi titik A, iaitu negatif 3. Jadi, kita boleh tulis 4 kurungan negatif 3 tambah dengan 10. Lepas tu kita boleh tekan kalkulator. 4 kurungan negatif 3 tambah dengan 10. Kita dapat negatif 2. Jadi, kita nampak apa? Nilai kiri ini sebenarnya sama dengan nilai kanan kan? Jadi, cikgu boleh tulis di sini, kiri sama dengan kanan. Kalau kiri sama dengan kanan, maksudnya apa? Maksudnya, koordinat titik A memuaskan apa? Persamaan. Okey, memuaskan persamaan itu. Kalau memuaskan bermaksud apa? Titik A itu terletak pada garis lurus itu. Jadi kita boleh tulis A negatif 3 negatif 2 terletak pada garis lurus itu. Boleh? Maksudnya, persamaan garis lurus Y sama dengan 4X tambah 10 adalah tepat. Sebab jika persamaan garis lurus ini adalah salah, koordinat A tidak akan memuaskan persamaan garis lurus itu. Dan bermaksud titik A tidak terletak pada garis lurus itu. Ini bercanggah dengan kehendak soalan. Sebab kehendak soalannya lah, garis lurus melalui titik A kan? Bermaksud titik A mesti terletak pada garis lurus. Jadi kalau nak semak, kita boleh guna cara ini untuk semak. Pastikan nilai kiri sama dengan nilai kanan. Dan kalau nampak itu, bermaksud persamaan garis lurus kita adalah tepat. Boleh? Baik, sekarang kita lihat pada contoh 2. Cari persamaan garis lurus yang melalui titik P dan Q. Pertama sekali, kita perlu lakarkan garis lurus ini supaya kita dapat memahami situasi dengan lebih jelas. Dan pastikan kita lakar dengan betul supaya kita boleh semak jawapan selepas ini. Untuk melakar garis lurus ini, kita kena bandingkan koordinat X untuk P dan Q. Di sini negatif 3 lebih kecil daripada 7 kan? Bermaksud kedudukan titik P di sebelah kiri dan kedudukan titik Q di sebelah kanan. Boleh? Seterusnya kita perlu bandingkan koordinat Y untuk P dan Q. Negatif 2 adalah lebih besar daripada negatif 4. Maka kedudukan titik P di atas dan titik Q di bawah. Jadi kita boleh lakar garis lurus seperti ini. Garis lurus PQ sepatutnya ialah condong ke bawah. Boleh condong ke bawah. Di mana P berada di sini negatif 3, negatif 2 dan Q adalah 7, negatif 4. Lepas tu, langkah 2. Tanya pada diri, adakah kita mempunyai keturunan M? Tidak. Maka kita perlu mencari keturunan dengan menggunakan rumus MPQ sama dengan apa? Y2 tolak Y1 bahagi dengan X2 tolak X1 kan? Kalau tidak mahir, anda boleh tulis di bawah sini. Negatif 3, negatif 2 kan? Kita boleh angkat ini sebagai X1, Y1. Dan 7, negatif 4 ni kita boleh anggap sebagai X2, Y2.
Jadi di sini kita hanya perlu gantikan keempat-empat nilai ni ke dalam rumus ini untuk mencari kecerunan. Jadi kita ganti ya. Sama dengan apa? Y2 ialah negatif 4 kan? Negatif 4 tolak negatif 2. Bahagi dengan 7 tolak negatif 3. Dan kita boleh tekan kalkulator ataupun kira sendiri. Negatif 4 tambah 2, negatif 2. Dan bawahnya adalah 10. Kemudian boleh tekan kalkulator. Negatif 2 bahagi dengan 10. Kita dapat negatif 1/5. Ini merupakan kecerunannya. Negatif 1/5. Okey, MPQ sama dengan negatif 1/5. Baik, selepas itu kita masuk langkah 3. Tanya pada diri, adakah kita mempunyai koordinat bagi satu titik yang terletak pada garis lurus ini? Ya, sebenarnya kita mempunyai dua titik kan? P negatif 3 negatif 2, di mana X1 sama dengan negatif 3 dan Y1 sama dengan negatif 2. Dan kita juga mempunyai titik Q, 7 negatif 4 kan? Di mana X2 ialah 7, Y2 ialah negatif 4. Namun begitu, kita hanya perlu pilih salah satu titik sahaja. Kita boleh pilih titik P untuk mencari persamaan garis lurus. Jadi bagaimana? Cara dia seperti contoh 1. Okey, cikgu catat sekali lagi. MPQ ialah negatif 1/5 kan? Sekarang kita berminat nak gunakan P negatif 3 negatif 2. Jadi cikgu catat di sini P negatif 3 negatif 2. Kita hanya perlu menggunakan rumus Y tolak Y1 sama dengan M kurungan X tolak X1. Kita akan masukkan ketiga-tiga nilai ini ke dalam persamaan ini. Jadi kita boleh tulis Y tolak Y1 ialah apa? Y1 ialah negatif 2. M ialah negatif 1/5. X tolak X1 ialah apa? Negatif 3. Akhir sekali, kita hanya perlu kembangkan dan permudahkan persamaan ini. Boleh? Y tambah 2. Dan untuk sebelah kanan kita boleh tulis negatif 1/5 kurungan X negatif positif. Lepas tu kita kembangkan negatif 1/5 X negatif 1/5 darab 3 negatif 3/5. Boleh? Kemudian kalau boleh kita susun dalam bentuk Y sama dengan MX tambah C. Jadi kita boleh pindahkan positif 2 ni ke sebelah kanan. Jadi kita dapat Y sama dengan apa? Negatif 1/5 X tolak 3/5 tolak 2. Nah, ini kamu boleh guna kalkulator. Jadi kita tekan negatif 3/5 tolak 2. Jawapannya lah negatif 13/5. Kita boleh tulis negatif 1/5 X tolak 13/5. Ini merupakan persamaan garis lurus. Dan kalau nak semak sama ada persamaan garis lurus ini tepat, anda boleh semak seperti langkah-langkah yang saya tunjuk pada contoh 1. Sebab titik P kan, titik P negatif 3 negatif 2 terletak pada garis lurus ini kan. Jadi pastikan negatif 3 dengan negatif 2 ni memuaskan persamaan ini. Tengok sama ada nilai kiri sama dengan nilai kanan tak. Kalau sama, bermaksud persamaan ini adalah betul. Baik, sekarang kita lihat pada contoh 3. Pintasan X dan pintasan Y bagi garis lurus PQ masing-masing ialah 4 dan 3. Nyatakan persamaan garis lurus PQ dalam bentuk pintasan. Soalan ini berbeza dengan contoh 1 dan contoh 2 kerana tidak diberi kecerunan dan koordinat satu titik. Sebaliknya, kita diberikan pintasan X dan pintasan Y. Jadi, apakah itu pintasan X dan pintasan Y? Sebenarnya anda sudah belajar semasa tingkatan 2. Pintasan X ialah apa? Nilai koordinat X bagi titik pada garis lurus yang bersilang dengan paksi X. Manakala pintasan Y ialah nilai koordinat Y bagi titik pada garis lurus yang bersilang dengan paksi Y. Jadi kita boleh lakarkan garis lurus PQ seperti ini. Saya sediakan paksi X
dan paksi Y di sini. Paksi Y di sini. Di sini kita ada dua maklumat. Pintasan X ialah 4 kan. Pintasan X4 maksudnya titik pada garis lurus akan bersilang dengan X di sini 4. Pintasan Y ialah 3 kan. Bermaksud 3 berada di sini. Jadi garis lurus kita adalah seperti ini. Kita boleh anggap titik ini sebagai P, titik ini sebagai Q. Untuk soalan ini, bentuk jawapannya lebih spesial, yaitu dalam bentuk pintasan. Okey, bentuk pintasan mesti dalam bentuk apa? X per A tambah Y per B sama dengan 1. Dengan keadaan A sama dengan pintasan X dan B sama dengan pintasan Y. Hal ini bermaksud, jika kita mempunyai pintasan X dan pintasan Y, kita hanya perlu menggantikan mereka ke dalam X per A tambah Y per B sama dengan 1. Jadi, di sini kita punya pintasan X 4 kan? Dan pintasan Y 3 kan? Maka kita boleh tulis bentuk pintasan dulu. X per A tambah Y per B sama dengan 1. Kita hanya perlu gantikan 4 dengan 3 ke dalam A dan B masing-masing. Jadi, jawapannya lah X per 4 tambah Y per 3 sama dengan 1. Boleh? Untuk memastikan persamaan garis lurus ini adalah tepat, anda boleh semak jawapan seperti langkah-langkah yang saya tunjuk pada contoh 1. Oleh sebab titik P 03 terletak pada garis lurus ini kan, dan titik Q koordinat dia adalah 40 kan. Pastikan koordinat X dan Y bagi titik P dan titik Q memuaskan persamaan garis lurus yang kita dapat. Okey, kalau memuaskan bermaksud persamaan garis lurus ini adalah betul. Dan jangan bimbang, dalam video yang seterusnya, kita akan membincangkan 3 bentuk persamaan garis lurus termasuk bentuk pintasan ini. Boleh? Jika anda rasa video ini dapat membantu rakan-rakan, sila share kepada mereka. Dan jangan lupa subscribe saluran Teo Maths dan like video ini. Jika anda mempunyai sebarang soalan, anda boleh komen di bawah dan saya akan cuba membantu anda secepat mungkin. Anda juga boleh cadangkan topik yang kurang faham dan saya akan cuba membuat video yang berkaitan dalam masa yang terdekat. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi.